semalam kan, ini saya bagi background sikit. Cikgu buat cerita, Anwar dapat ada rumah banglo di Kajang yang Anwar duduk sekarang ini. Itu adalah rumah toke Cina. So dia buat laporan SPRM. Saya dedahkan. Saya kata bahawa Anwar duduk di rumah yang dia sewa. Okay, rumah itu bukan rumah Anwar, dia sewa. Ada yang tanya, kenapa dia sewa Is? Bukan dia dah jual rumah segambut Rumah segambut dia dah jual. Saya dah tengok rumah segambut tu keadaan yang memang teruk dah lama kan, dengan bocor air dan sebagainya. So dia jual. So lepas dia jual tu, dia duduk rumah sewa dekat Kajang sejak 2020. Dan macam saya kata, rumah sewa itu bukan milik Anwar, milik satu Cina ni. Dia sewa atas orang itu. Of course lah, elektrik dengan air atas nama dia lah, tapi dia yang kena bayar. So ada orang katanya, mana habis Anwar tak ada rumah sebenar ke? Of course Anwar ada rumah sebenar. Apa tujuan dia buat rumah itu? Saya tak habis cerita itu. Macam Lim Guan Eng dulu, dia duduk rumah sewa itu kerana dia ada rumah sebenar. Itu rumah yang akan jadi tumpuan. Orang akan tahu ini rumah Anwar. Dia tak akan jadi private home dah. Dia akan jadi public home. Dia perlu ada private home yang orang tak perlu tahu rumah dia kat mana, yang dia boleh pergi berkemungkinan pada bila-bila masa. Itu tujuan dia. Macam saya jugalah, saya ada public home saya. Saya juga ada private home saya. Kan? Apa tujuan dia? Supaya ialah untuk keselamatan. Dia Perdana Menteri, Ketua Pembangkang. Tuan-tuan, saya ini siapa-siapa ni pun orang duk ancam macam-macam. Ini kan pula Perdana Menteri yang nak lawan korupsi, yang nak lawan kleptokrasi, yang nak lawan orang. Lagilah ada ancaman. Itu satu. Itu rumah public yang memang orang akan publishkan alamat dia. Kalau tuan-tuan Google, jumpa je alamat rumah Anwar Ibrahim. Jumpa je, dia ada rumah rasmi. Itu rumah sewa. Dia dah sewa sejak tahun 2020. Dan dia buat sejarah pajakan. Dia ada walaupun main kan. Tengok. Dia kata sewa. Kenapa pajak pula? Nampak sangat kau tak erti. Baik, aku baca dulu ni. Rumah di Anwar dipajak selama 10 tahun, kata peguam. Seorang peguam memberitahu kediaman yang dihuni oleh Anwar Ibrahim dipajak selama 10 tahun. Menurut peguam Anwar, SN Sangkernai berkata, Perdana Menteri menandatangani perjanjian pajakan selama 10 tahun untuk mendiami rumah terbabit. Katanya, perjanjian tersebut ditandatangani pada 2020. Harta yang kami diami sekarang adalah dalam pajakan. Ada perjanjian pajakan selama 10 tahun, katanya. Okey. Tadi dulu, Sangkernai menemui stafsus politik Farhan Fauzi untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa berhubung dakwaan. Dibuat jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham dan dua yang lain berhubung kediaman rumah di Sungai Long itu. Okey, saya dah sentuh semalam. Apa beza pajakan dengan sewaan? Saya sebut sewa lah kan. Mudah tuan-tuan nak faham. Pajak ni arti kata lease dalam bahasa Inggeris dia. Sewa, rental, tu beza. Dalam agreement, beza mudah je. Any rental yang lebih daripada 3 tahun adalah lease. Sebarang sewaan yang lebih daripada 3 tahun kita namakan sebagai lease atau pajakan dalam bahasa Melayu dia. Anything less than 3 years kita namakan sebagai rent atau sewa. Itu beza dia. So pajak lease, rent sewa. Apa beza dalam undang-undang? Anything above 3 years is lease. Less than 3 years is yes, betul. Itulah dia. Itu je beza dia. So sama je. Adakah sama? Sama je. Bezanya adalah tempoh. Kan bendanya sama saja, bezanya adalah tempoh. Faham? Nampak dah. Nampak kan? Panas. So dah tahu. Kalau dah tahu, habis tu Cikgu Ubat dedahkan apa itu Is? Itulah dia. Dia dengan Sanusi lebih kurang je. Kan? Dia dengan Sanusi lebih kurang je. Dia punya level bangkang dia tu tahap tu lah tuan-tuan. Itu saya kata pembangkang sekarang ni bukan macam pembangkang zaman kami dulu tuan-tuan. Pembangkang zaman kami dulu adalah pembangkang yang berfakta. Kita akan kemukakan fakta-fakta, data-data, dapatan-dapatan kan? Kita akan kemukakan perkara-perkara tersebut. Pembangkang sekarang lain. Pembangkang sekarang ni banyak fitnah tuan-tuan. Sebab tu yang banyak kalah fitnah ni adalah siapa? Yang banyak kalah fitnah ni adalah orang PAS. Dan itu je dia pandai. Sekarang ni tu siapa lagi yang kalah fitnah? Papa Gomo. Siapa lagi kalah fitnah? Bat. Cikgu Bat. Tak lama lagi dia kena saman tu. Siapa yang saman dia? Nantilah. Nanti kita akan tengok siapa saman dia. Alright. Okay. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih 12,000 dan 2,000, lebih kurang 14,000 orang, 15,000 orang yang menonton kita malam ini. Terima kasih di YouTube, Facebook dan juga di TikTok. Terima kasih yang bagi gift Natural Ground kita ada.
yang bagi gift dekat ni kan. Boleh tak tuan-tuan, seorang satu bunga je. Seorang satu bunga je, boleh tak? Seorang satu rose je. Penat saya cakap ni. Nizam, terima kasih. Kemudian kita ada Riyas Wafi'i, kita ada thank you. Ramai lagi lah ya bagi atas ni kan. Minta maaf kalau saya tak nampak tuan-tuan. Kita ada Aslan Narnia, baling telur kat muka senasi please. Diana Anwar, dia ni suka bagi RM1 sama saya. Thank you Diana kan. Riyad Wafi'i, come on. PHBN Saka, thank you. Nizam, thank you. Natural Gold, lawan tetap lawan, keep up the good work. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua yang terus bersama dengan kita. Terima kasih yang bersama dengan saya. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang tidak jemu-jemu mendengar fakta yang kita bawa. Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga kita terus menyokong kerajaan ini, terus kekalkan di momentum yang ada, reformasi yang ada, dan kita ubah negara ini ke arah yang lebih baik. Right. Okey, 5.8 juta rakyat layak terima subsidi minyak. 5.8 juta rakyat layak terima subsidi minyak. Okey, kejap saya betulkan. Okey. Kuala Lumpur, Selangor. Kuala Selangor, seramai 5.8 juta rakyat terdiri daripada kalangan M40 ke bawah di negara ini layak menerima subsidi minyak masak berikutan pelaksanaan rasionalisasi subsidi ini pada tahun hadapan. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Salih berkata daripada jumlah itu seramai 1 juta penerima subsidi minyak masih terdiri daripada kalangan penjaja makanan. Menurutnya usaha itu berjalan lancar dan ia dijangka akan diselesaikan selepas selepas pelaksanaan subsidi bersasar petrol RON 95 dan diesel selesai. Kita dalam proses mengumpul data terperinci untuk pelaksanaan subsidi minyak, katanya. Fuzia berkata maklumat data mengenal pasti penerima layak diperolehi daripada pangkalan utama, iaitu data utama itu padu. Jelas beliau, kementeriannya berusaha mencari mekanisme terbaik agar rakyat dan penjaja makanan dapat menikmati subsidi makanan-makanan. Tambahannya, pada masa ini penjaja makanan tidak termasuk dalam kalangan penerima subsidi minyak masak. Namun, kerajaan sedar mereka juga memerlukan bantuan kerajaan. Mereka ini akan dimasukkan dalam kumpulan sasar dan perlu berdaftar dengan SSM atau Syarikat Suruhanjaya Malaysia. So, kita tengok daripada sini usaha kerajaan untuk memastikan bahawa jumlah ataupun bantuan subsidi yang disampaikan kepada rakyat itu adalah subsidi yang betul-betul sampai kepada rakyat yang memerlukan. Okay? Sampai kepada rakyat yang memerlukan. Kenapa tuan-tuan? Kalau tidak, maka akan ada penggunaan data ataupun penggunaan subsidi tersebut akhirnya tidak sampai kepada orang yang memerlukan, ataupun akhirnya kalau tak sampai kepada orang yang memerlukan, siapa yang sampai tuan-tuan? Dia sampai kepada mereka yang sebenarnya tak ada keperluan dalam nak menggunakan subsidi tersebut, tapi dapat bantuan. Okey, sebentar saya tengah nak susun sesuatu ni. Kejap. Right. Ada satu data yang saya baru dapat tadi, saya nak share pada tuan-tuan. Data ini berkenaan dengan kadar kemiskinan di Sabah dan Sarawak. Baik. Kadar kemiskinan di seluruh Malaysia, bukan Sabah Sarawak saja kan. Okey. Alright. So ini adalah data tentang kemiskinan di seluruh Malaysia yang saya nak tunjukkan dekat sini. Kalau kita dapat lihat dekat sini, kadar kemiskinan susunan tertinggi, nombor 1 Sarawak dengan 88,173 rakyat miskin dan miskin tegar. Kemudian ini sumber ICU JPM pada Jun 2023, Implementation and Coordination Unit, Jabatan Perdana Menteri tahun Jun 2023. Diikuti oleh nombor 2 Kelantan dengan 71,890 orang dan diikuti Sabah 66,628 orang, di mana miskin tegar di Sabah, Sarawak dan Kelantan ini menjangkau jumlah lebih 50,000 orang, dan miskin di Sabah, Sarawak dan juga Kelantan ini menjangkau lebih jumlah 150,000 orang, dan jumlah itu membawa lebih daripada 300,000 orang lah. 8, 9, 11, 13, lebih 300,000 orang jumlah yang ada dalam tahap miskin dan miskin tegar. Kenapa perkara ini, statistik ini penting? Itu antara perkara yang kerajaan sekarang ini cuba nak bawa, yang kerajaan sebelum-sebelum ni tak ada. Korang sebut formula Rafizi ya. Ni aku nak cerita ni. Semalam Rafizi cerita tentang rent seeking ni Alibaba.